وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Allah yang mengurniakan kepada kita kesempatan berada pada bulan yang barakah, bulan yang mulia ini. Dan sedikit masa yang ada setelah solat zuhur ini, marilah sama-sama kita tengok dan perhatikan beberapa perkara yang berkait dengan Al-Quran, yang mana bulan Ramadan ini bulan yang sinonim dengan bulan Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga menerangkan wabayyinatin minal huda, menerangkan hidayat dan juga sebagai pemisah antara kebenaran dan juga kebatilan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita kesempatan pada tahun ini untuk merasai bulan Ramadan ini, yang mana bulan ini amat berharga di sisi umat Islam yang meraih dan juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususiyah yang diberikan kepada umat baginda Nabi tidak diberikan kepada umat lain, iaitu bulan Ramadan. Kenapa istimewanya bulan Ramadan ni? Apa sebab? Apa sebab bulan Ramadan ni lain daripada bulan-bulan lain? Antara sebab yang terbesar ialah adanya Al-Quran dan turun Al-Quran pada Ramadan. Bukan dengan makna bulan Ramadan sahaja turun, tetapi permulaan penurunannya kepada baginda Nabi bermula pada dalam bulan Ramadan, yang kita kenali sebagai malam nuzul Quran 17 Ramadan itu. Permulaan turunnya ayat pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik permulaan itulah yang menjadi perbezaan apabila Allah Subhanahu wa taala keluarkan umat manusia dalam kejahilan kepada hidayat, terangnya hidayat dan juga Islam, dengan dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul akhir zaman. Dan juga kita tidak lupa bahawa Al-Quran ini secara keseluruhannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar. Penurunan yang berlaku pada malam Lailatul Qadar ini iaitu berlaku secara sekaligus. Sebagaimana kita maklum, Al-Quran ini ulama mentakrifkan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril, yang mukjizat lafaznya
dan membacanya dikira ibadat. Tu dia punya takrif. Kita nak kenal Quran, kita kena kenal apa dia sebenarnya Quran ni. Hakikat Quran ni ialah kalamullah. Kalam Allah. Maka bila kita kata kalamullah, dia merujuk kepada sifat kalam Allah Ta'ala. Kerana Allah ini bersifat dengan sifat, antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat kalam. Maka Allah menurunkan kalamnya dalam bentuk lafaz kepada Nabi Muhammad. Maka Quran ini ialah lafaz yang diturun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tengok. Jadi Al-Quran ini dia lain daripada wahyu-wahyu yang lain. Wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah ini datang dalam banyak bentuk dan banyak cara. Antaranya Nabi SAW dapat wahyu dalam mimpi. Nabi dapat wahyu melalui mimpi. Dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shadiqah. Nabi SAW, perkara pertama yang diwahyukan ialah dapat mimpi dalam mimpi. Mimpi yang benar, mimpi yang betul. Maka mimpi yang Rasulullah SAW ni ada wahyu dalam bentuk mimpi. Dan ada wahyu yang Nabi SAW Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati Nabi SAW. Dan ada wahyu yang Allah Ta'ala datangkan melalui malaikat. Al-Quran yang ada bersama kita pada hari ini, semuanya daripada awal ayat sampai akhir ayat, dia melalui perantaraan Sayyidina Jibril. Dia tidak dapat, dan penurunan itu tidak berlaku terus, tapi berlaku melalui perantaraan. Ada orang tengah. Apa nak ajarnya di sini? Nak ajar kepada kita bahawa Al-Quran perlu dipelajari. Al-Quran perlu ada guru. Rasulullah berguru dengan Jibril. Jibril ambil langsung daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah tidak akan membaca sesuatu ayat kecuali Jibril bacakan dulu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad, ittabi' qur'anah. Ikutlah bacaan kami. Kalau kita nak tengok manhaj, cara, bagaimana cara nak belajar Al-Quran yang betul, bagaimana cara kita nak ajar orang Al-Quran, atau kita sebagai guru nak ajar anak murid kita Al-Quran, tengok ayat ini. Al-Quran ni dia kena baca dulu, kemudian orang lain kena ikut. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Jangan kamu cepat-cepat gopoh wahai Muhammad, baca sehingga selesai kami bacakan Quran. Ini satu metod yang mana ada keistimewaan sendiri dalam bacaan Quran. Kalau guru-guru yang mengajar Quran, kadang-kadang kita ajar anak-anak kita Quran, kita baca, dia dah habis baca, dia ikut kita dah. Kita baca ayat Quran, dah habis dia ikut. Ini cara ni tak berapa berkesan. Cara yang berkesan ialah guru kena baca selesai dulu satu ayat, ataupun satu qit'ah, satu potongan. Satu potongan, biar pelajar itu dengar setelah sempurna apa yang nak dibaca, barulah pelajar ikut. Baru pelajar ikut. Ni kalau kita tengok di sekolah-sekolah, kadang-kadang budak-budak ni memang sungguh dia, cikgu dia baca tak ada habis dia ikut dah. Nampak? Apa yang diajar Al-Quran, guru baca selesai bacaan satu potongan, barulah pelajar ikut. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka ikutlah bacaan tersebut bila selesai dibaca.
Yang keduanya, apa yang kita dapat faham daripada makna Al-Quran ataupun ta'rif Al-Quran, perlu ada guru dalam membaca Al-Quran ini. Dia tidak boleh kita baca tanpa kita belajar langsung, atau tanpa kita tahu hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan kita dapati banyak halaqah-halaqah tadarus Al-Quran dibuat. Ini satu menjadi sunnah Nabi SAW. Tadarus yang dibuat, tadarus yang dilakukan ini, Rasulullah SAW bertadarus juga dengan Sayyidina Jibril. Pada tiap-tiap Ramadan Nabi akan bertadarus dengan Jibril, ulang kembali ayat yang diturunkan sampai ke tahun tu. Kerana kita tahu penurunan Al-Quran ni berlaku bukan sekaligus. Dia tak macam kitab Taurat. Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, turun sekaligus secara fizikal, fi alwah. Luh makna pada papan-papan yang tertulis. Tuhan turunkan daripada langit kepada Nabi Musa. Adapun Al-Quran diturunkan melalui bacaan. Maka sepanjang Nabi dijadikan ataupun Rasulullah mendapat wahyu, iaitu 23 tahun ni, itulah tempoh wahyu baginda Nabi SAW diturunkan lengkap Al-Quran 30 juzuk ni. Maka Rasulullah akan bertadarus dengan Sayyidina Jibril pada tiap daripada bulan Ramadan dengan cara ulama antaranya Syekh Badruddin Aini dalam Umdatul Qari. Bila dia cerita, Rasulullah cerita, kerana peristiwa ni berlaku pada Ramadan yang Nabi dan Jibril saja. Sahabat tak ada. Berlaku pada malam-malam Ramadan, Nabi dan Jibril baca Al-Quran. Bagaimana? Jadi disebut ulama dengan cara yatadarasuna Al-Quran, bertadarus. Tadarus yang dimaksudkan di sini, sebahagian ulama mengatakan apa yang dibuat itu, iaitu secara tanawub. Tanawub ni makna bergilir. Sebagaimana yang dibuat sekarang lah, kita bergilir, maknanya contoh kita baca muka pertama, orang sebelah kita baca muka kedua, kemudian sebelahnya muka ketiga, begitulah sampainya selesai. Bergilir-gilir bacaan, maknanya khatam secara berkumpulan. Dan bentuk tadarus yang lebih elok ataupun yang lebih baik, tadarus dengan makna seorang itu baca, kemudian teman dia tak dibaca juga apa yang dia baca. Cuma ini kalau bilangan ramai jadi letih sikit lah. Kalau sekumpulan 5 orang, makna 5 kali baca ayat tula. Jadi nak habiskan sejuzuk tu seakan-akan habis 5 juzuk. Sebab itu kalau dalam bilangan ramai, ulama-ulama menceritakan bahawa konsep tadarus itu dengan cara tanawub, bergilir. Orang ni baca muka ni, kemudian muka sebelahnya orang lain, begitulah sehingga selesai kumpulan tersebut. Rasulullah bertadarus dengan Sayyidina Jibril. Dan tadarus ni ialah bagi mereka yang mana telah mengaji dan ada kemampuan untuk baca. Sebab itulah kalau kita kena tengok diri kita, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala jadikan bulan Al-Quran untuk kita bermuhasabah. Bagaimana kita bermuamalat dengan Al-Quran. Kita duduk dalam tadarus, kita dapat dengar orang lain baca. Maka kita dapat betulkan bacaan kita dan dengar sebutan orang. Boleh jadi antara ahli-ahli tadarus kita orang yang mahir, maka dia dapat betulkan bacaan kita, betulkan sebutan kita. Itu yang kita nak daripada bulan Ramadan ini, kita dapat baca Al-Quran lagi baik dan semakin baik. Maka tak kena dan tak betul lah kalau ada yang datang ke majlis tadarus dalam keadaan dia nak ngaji Quran, dengan makna dia baru nak ngaji Quran, maksudnya baru nak berjinak dengan Quran, nak masuk dalam halaqah tadarus. Ini akan menyebabkan tadarus tersebut terganggu sikit lah. Terganggu sikit. Mereka ini elok hadir tadarus dalam kumpulan khusus. Jangan kejar. Kadang-kadang ada setengah
kumpulan tadarus mengejar untuk khatam Quran. Bila kejar untuk khatam Quran, kalau orang yang baca tu orang yang mahir, alhamdulillah lah, makna dapat selesai dalam masa kita kata 45 minit, sejam lebih kurang. Kalau paling laju setengah jam dapat selesai. Tapi kalau betulan dalam ahli tadarus tersebut ada yang sebut ataupun bacaan Qurannya kurang baik, ni akhirnya akan menyebabkan orang mula-mula tegur sekali. Suruh dengung, dok dengung juga. Suruh baris tukar, baris depan, baca baris lain, baris bawah. Tegur 2-3 kali tegur, akhirnya dok tegur. Kalau tegur banyak kali jadi lambat. Balik dia pukul 11.30 dah ni. Tak habis-habis lagi sebab nak tunggu bacaan dia. Sebab itu mereka yang hadir tadarus ni kena tengok. Ada setengah masjid dia buat temu duga dulu. Dia temu duga, tengok kalau golongan ni masuk tadarus pihak-pihak yang boleh baca lancar ni tak sekumpulan. Yang baca kurang lancar satu kumpulan. Yang makna baru nak kenal dengan Quran tak satu kumpulan. Supaya apa? Supaya mereka ada faedah. Kita tidak ambuk, tak nak masuk bulan Ramadan, tak ambuh masuk bulan Ramadan dengan semata-mata kita baca tapi kita tak jaga hukum hakam Al-Quran. Seorang yang Muslim, kita sebagai seorang yang Muslim, hak kita terhadap Quran ada 3 perkara. Pertamanya membaca dengan bacaan yang betul. Yang baca dengan bacaan yang betul. Haqqa tilawatih, baca dengan bacaan yang betul. Satu. Yang kedua, memahami makna. Peringkat kedua, setelah kita dapat baca dengan bacaan yang betul, meraihkan tajwid dan makhraj huruf, maka kita perlu untuk faham Quran. Cuma kefarduan tidaklah fardu secara fardu ain. Faham ni memerlukan kita belajar tafsir, faham bahasa Arab. Cuma apa yang umum, tuntutan kefahaman Al-Quran tu perlu. Kerana apa? Kerana yang ketiga, iaitu kita nak beramal dengan Al-Quran. Baca, faham, amal. Amal hanya boleh beramal kalau kita dapat faham. Cuma tugas memahami Al-Quran ni bukan tugas fardu ain. Ini tugas para ulama. Yang mana ulama keluarkan ilmu daripada Al-Quran untuk letak dalam bentuk amalan-amalan daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, kita nak beramal. Maka proses yang pertama dalam kita menjadi orang yang menjaga hak dengan Al-Quran ialah kita baca dengan betul. Bagaimana kita nak baca dengan betul? Kena berguru. Dia tak boleh baca dengan semata-mata baca tanpa kita belajar langsung. Kita tak boleh berpada dengan ilmu yang kita belajar masa sekolah rendah ataupun masa kita sekolah menengah. Bahkan ilmu Al-Quran ini perlu sentiasa dipelajari dan dibaca dan dilatih. Dia bahasa dan juga sebutan ni, kalau kita lama tinggal, kita akan jadi kerah lidah. Sebab tu kadang-kadang kita, setengah daripada kita heran bila kita dengar cerita para imam-imam, contohnya Imam Syafi'i, boleh dia khatam sehari 2 kali seumpamanya. Kita dengar ada ulama-ulama yang boleh khatam sehari, boleh khatam, bahkan dalam semayang boleh khatam. Macam mana boleh khatam? Kerana lidah mereka dah terbiasa dengan menyebut huruf tersebut, jadi lancar. Tapi kalau kita jarang sebut huruf Al-Quran, jarang kita latih lidah kita dengan Al-Quran, maka nak sebut huruf akan jadi payah. Yang tu yang ambil masa lama. Sebab itulah dalam makna atau takrif Al-Quran itu ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Semua Nabi terima ayat-ayat Al-Quran melalui perantaraan Jibril ajar dan Nabi sebut. Dan kita yang datang akhir zaman pun ambil Al-Quran daripada siapa? Daripada sahabat Nabi yang ajar, terus kepada tabi'in, tabi'in ajar pada tabi'in. Itu sanad dan juga silsilah rantaian pembacaan Al-Quran yang tidak pernah putus sejak daripada Rasulullah SAW terima daripada Jibril sampai kalah ke akhir zaman. Ini keistimewaan ni tidak ada pada kitab lain.
Keistimewaan ni hanya ada pada Al-Quran saja. Kerana itulah kita kena usahakan mempelajari Al-Quran daripada guru-guru, daripada orang yang ada dan diiktiraf bacaannya, dan juga mengambil daripada guru yang diambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kita menjaga hak kita sebagai seorang hamba dengan kalamullah ini, maka bacaan Al-Quran yang kita baca itu, selain kita kena meraihkan segala hukum-hukum tajwid, dan hukum meraihkan ni hukumnya wajib. Malam yujawidil Qur'ana athimu, siapa yang tidak meraih hukum Al-Quran ni, orang ni berdosa. Jadi kita jangan ingat bahawa kita baca semata-mata tu boleh kerana kita dah boleh kenal huruf Arab, kita baca ikut suka. Tak boleh. Sebab itu dalam hadis pernah Nabi SAW memberi ancaman kepada pembaca Al-Quran, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh, ramai ataupun ada di kalangan pembaca-pembaca Al-Quran, tetapi Quran melaknat dia. Maka ulama tafsirkan apa makna melaknat. Pertamanya, dia baca dengan tidak ikut cara bacaan dia, satu. Yang keduanya ialah tidak beramal dengan apa yang dibaca. Maka yang pertama tadi ialah kita cuba untuk menjadi orang yang dapat baca Al-Quran dengan baik. Itu antara peranan tadarus, kita baiki bacaan, kita dengar bacaan orang. Dan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan ini, bulan untuk kita set dan juga buat azam. Sebagaimana dalam bulan Ramadan kita boleh tetapkan masa untuk Al-Quran, maka selepas daripada Ramadan, sayugia bagi seseorang itu untuk ada masanya dengan Al-Quran. Kena ada masa dengan Al-Quran. Kita kena peruntukkan masa. Kalau tidak, kita akan sibuk dengan urusan-urusan lain. Dan ruginya ialah di akhirat nanti. Dalam satu hadis disebut, yuqalu li sahibil Quran, hari akhirat nanti dalam syurga, Allah Ta'ala suruh kata kepada ahli Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattiru fil dunya. Allah Ta'ala suruh malaikat beritahu kepada ahli Quran, baca Quran, naiklah darjat dalam syurga kepada darjat yang lebih tinggi, dan bacalah Quran secara tertil, secara berhaluh, tertik terning, orang kata. Warattil kama kunta turattilu fil Quran, sebagaimana kamu dulu membacanya di dunia. Turattilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha, kerana kedudukan kamu dalam syurga ialah pada ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Apa makna kedudukan seseorang itu pada ayat terakhir? Maknanya, kita maklum bahawa syurga ini mempunyai darjat. Al-jannatu darajat. Syurga ni darjat dia banyak darjat, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tingkat yang lebih tinggi itu tingkat yang lebih hebat. Ada lagi tinggi, berdarjat-darjat. Maka kedudukan seseorang dalam syurga mengikut ayat terakhir yang dibaca di dunia. Apa makna? Orang yang baca Quran yang banyak di dunia, maka dia akan duduk pada darjat yang lebih tinggi daripada orang yang baca Quran sikit. Kita nampak bacaan Quran ni atau kerja mengajar Quran ni bukan pekerjaan yang mana hebat, tidak tergolong daripada kategori kerja profesional. Gaji pun gaji biasa-biasa, kadang pun tak ada gaji allowance pun. Kadang allowance tak ada allowance, gula je, gula pisang je. Orang ngajar Quran bawa gula, bawa pisang, bawa kain pelekap. Kain pelekap setimbung kat rumah. Tok guru Quran gula tinggi sokmo, nak beri gula sokmo. Sekadar kita nampak begitu, tetapi kita tak tahu bahawa kerja mengajar Al-Quran ni kerja yang mulia. Berapa kali dia baca Quran, berapa kali dia dengar Quran. Berapa ramai orang yang dapat faedah dengan sebab baca Quran, yang mana akhirat nanti
Kedudukan seseorang tu melihat kepada banyak mana bacaan Quran yang dibaca kat dunia. Ada orang yang bersemangat baca Quran, bagus, dia catat khatam berapa kali dia tulis khatam berapa kali, sebagai nak beri semangat bahawa dia telah khatam. Jadi kita kena muhasabah banyak tuan-tuan sekalian. Kita berapa kali khatam? Kita nak letak diri kita ni orang yang duduk darjat mana daripada syurga. Sebab itu hadis tadi menyebut fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'unaha. Kedudukan kamu dalam syurga nanti ialah pada darjat, pada ayat terakhir yang kamu baca kat dunia. Kerana dalam syurga tidak ada hiburan lain, bacaan yang menjadi hiburan selain daripada Quran. Tak ada dengar-dengar lagu-lagu, balada, lagu-lagu rock dalam, tak ada. Hiburan dan juga keindahan, nikmat mendengar sama kita di akhirat dalam syurga ialah mendengar kalamullah. Kalamullah ni tuan-tuan, kalau orang yang ahlinya, kalau orang yang mana Allah Ta'ala buka mata hati, dia tak mau dengar dah benda lain kecuali dengar kalamullah. Tapi kerana kita kat dunia ni, pendengaran kita, hati kita tak bersih mana, tak jernih mana, jadi kita nak dengar benda lain banyak. Kita nak dengar benda lain banyak. Tetapi kalau orang yang mana Allah Ta'ala beri perbezaan, hatinya boleh beza, dia akan nak dengar Quran banyak. Sebab apa? Sebab Quran ni ialah satu bacaan kalamullah. Kita tak baca kalam manusia, kita baca kalam yang menjadi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang akan menjadi hiburan dan bacaan orang ahli syurga dalam syurga. Maka bagi mencapai matlamat itu, kita kena letakkan diri kita di kalangan orang-orang yang dekat dengan Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Antara dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rintihan Nabi merintih, ya Allah, kaumku menjadikan Quran ni belakang. Dia tinggal Quran ni belakang. Quran yang Allah Ta'ala turun ni, dia tidak baca dia, dan dia tidak beramal. Maka dibangsakan mereka sebagai orang yang letak Quran belakang. Jadi Quran ini satu yang patut kita jadikan teman. Bukan sekadar di akhirat. Sebelum akhirat Allah Ta'ala telah muliakan sahibul Quran dalam kubur nanti, alam barzakh. Tidak ada yang teman kita. Isteri kita tak akan mampu teman kita. Suami kita tak akan nak teman kita. Anak-anak kita memang tak mau teman dah kita. Orang-orang kawan-kawan kita tak mampu nak teman kita dalam kubur. Siapakah peneman seseorang itu dalam kubur nanti? Al-Quran yang dibaca. Andai kata banyak dan rajin dia berkhidmat kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri peneman yang baik dia. Dia tidak akan rasa wahsyah, tidak akan rasa gelisah. Sebab apa? Sebab dia jaga Al-Quran masa hidup, maka masa mati Al-Quran akan jaga dia. Sebab itulah antara hadis sebagai menutup kepada tazkirah ringkas kita ni, Nabi SAW kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita kena letak kasih dalam diri kita. Kita kena letak dia sebagai teman kita di dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan dia sebagai teman kita di akhirat dan dalam kubur nanti. Sekadar itulah untuk tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada kurangan saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi